Hello guys, selamat malam. Bersama saya lagi dalam Alright Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, untuk malam hari ini guys, kita akan beri sedikit update ya. Perkara yang tidak masuk akal, kenyataan daripada Presiden lebay yang tidak berhenti-henti meratip DAP seperti itu. Jadi sahabat-sahabat semua, dan tidak lupa juga hari ini juga kita mendengar ucapan congratulations atau tahniah daripada Kesatuan Ulama Sedunia buat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wow, inilah yang terbaik buat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi berbeza pula dengan Presiden lebay yang asik meratip DAP dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat semua, sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk terus support Alright Dapat Channel ini dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Ya, Presiden lebay ratip DAP kononnya DAP mempromosikan Islamofobia. Itu dia satu lagi dalil fitnah daripada lebay pas. Itu dia, terima kasih sahabat kerana bersama dengan kita. Jadi untuk yang pertamanya ini saya ingin kita membaca ataupun memberikan sedikit update berkaitan dengan ucapan tahniah kepada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ucapan tahniah daripada Kesatuan Ulama Sedunia. Wow, itulah bezanya ya antara Datuk Seri dengan Presiden lebay yang asik meratip, asik mencari dalil untuk memberikan kenyataan yang tidak masuk akal, sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin membacakan kenyataan keratan berita ini yang menyatakan tentang ucapan dari Kesatuan Ulama Sedunia. Pengerusi Pakatan Harapan ya, pihak siap Anwar Ibrahim menerima ucapan tahniah daripada Kesatuan Ulama Sedunia selepas diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Perkara itu dimaklumkan anak kepada bekas Masjidul Ampas ya, Nik Aziz dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Nik Omar turut memuat naik surat yang dihantar Kesatuan Ulama Sedunia kepada Anwar Ibrahim. Jadi katanya lagi, ucapan daripada Kesatuan Ulama Sedunia sempena pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, tulisnya di Facebook pada hari ini. Katanya lagi, pada 24 November lalu Anwar juga Presiden PKR diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyadhuddin Al-Mustafa Bilasa. Jadi inilah dia sahabat semua ya, surat yang dimuat naik oleh Ustaz Nik Omar, yang surat daripada surat ucapan tahniah daripada ulama-ulama sedunia ya. Ini membuatkan kita sebagai rakyat Malaysia ya sangat bangga kita memiliki seorang pemimpin seperti yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, disegani, dihormati. Tapi ya berbeza pula dengan parti-parti PAS ya, parti-parti ahli-ahli parti, ulama-ulama daripada parti PAS ini yang masih hari ini ya, mereka sedang menyerang, mereka hari-hari meratip DAP, mereka mengatakan Anwar ini, Anwar itu dan sebagainya ya, tanpa memikirkan untuk menyelesaikan kemelut yang dihadapi oleh rakyat pada ketika ini, sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi ada lagi yang alright, itu saja ucapan tahniah ini adalah untuk sempena pelantikan Datuk Seri. Itu semua orang tahu. Jadi kita memberikan sedikit ya penghargaan juga kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mari kita berikan tepukan kerana beliau memang selayaknya ya dikira mendapat penghormatan sedemikian rupa. Tetapi sahabat-sahabat semua, berbeza pula dengan lebay, Presiden lebay ini yang tidak henti-henti ya, yang tidak henti-henti untuk meratip DAP. Hari ini mereka, Presiden lebay ini membuat kenyataan yang sangat luar biasa apabila katanya DAP mempromosikan Islamofobia. Kalau hari ini apa yang saya lihat, apa saya sendiri melihat di dalam politik hari ini,
keredaan itu sudah ada ya, apabila kerajaan Perdana Menteri sudah ada, kerajaan dibentuk walaupun belum ada kabinet. Tetapi apa yang memberikan apa yang mengejutkan kita ya, mengejutkan saya sendiri juga adalah saya melihat DAP sendiri sudah berdiam ya, sudah tidak ada apa-apa kenyataan secara terbuka. Namun ya, parti Islam sedunia Islam ini pula, parti PAS ini pula ya, tidak henti-henti ya menggunakan nama DAP ini ya, katanya DAP pula mempromosikan apa ya, perkataan pun saya tak tahu sebut ya, Islamofobia. Tak tahu dari mana dalil ya perkataan yang dia dapat ini ya, tidak henti-henti. Mereka pula yang merasa takut, mereka pula yang merasa tertekan dan sebagainya, hanya karena mereka tidak lagi menjadi kerajaan. Jadi mari kita ikuti tulisan kenyataan daripada Presiden lebay ini. Katanya DAP fitnah PAS promosi Islamofobia. Ini adalah kenyataan HD yang saya rasa satu yang tidak masuk akal. Sejak bila pula ya, semenjak ini kita tidak nampak lagi mana-mana serangan daripada parti DAP kepada PAS, tetapi mereka pula yang menggunakan sentimen. Kononnya mereka diserang oleh PAS, kononnya DAP menyerang PAS, dan macam-macam lagi. Ya, ini katanya Presiden PAS Abdul Hadi Awang mendakwa DAP mempromosikan Islamofobia dengan memfitnah parti Islam itu ya, demi kepentingan politiknya. DAP tidak berakidah dan tidak bermoral, mula menunjukkan belangnya secara terbuka dan rakus. Sejak bila mereka ada tujuh belang, sejak bila mereka rakus. Yang saya tahu, hari demi hari ya, pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan membuat laporan polis karena kerakusan ya, karena penyokong ataupun daripada lebay-lebay ini ya, membuat fitnah secara terbuka apabila mereka berkempen. Itu yang saya nampak, sahabat-sahabat semua. Tidak dengan DAP, namun ya, karena mereka mungkin rasa terancam ya, karena kedudukan mereka sudah hilang, jawatan sudah hilang ya, mereka pula menggunakan sekali lagi DAP menjadi kambing hitam untuk mereka meraih simpati, meraih undi ya daripada penyokong-penyokong mereka. Hal ini terserlah katanya apabila mereka melakukan fitnah terhadap Islam dengan membaling batu di tengah kaila pada waktu siang hari yang terang, khususnya terhadap parti Islam. Aduh, ini lagi lah kenyataan daripada Presiden lebay ini yang saya nampak sendiri. Sahabat-sahabat semua, mungkin Anda bersetuju dengan saya bahwa yang memberikan atau melontar batu di tengah helak pada waktu siang adalah semasa berkempen. Ya, pengurusi ketua PAS di Perak sendiri menyatakan bahwa kalau kamu menyokong Anwar Ibrahim sebagai Pakatan Harapan ya, yang menyokong LGBT katanya, komunis katanya, mereka yang mengumban kata-kata kesat seperti itu, kata-kata resis, fitnah dan sebagainya. Tapi hari ini pula mereka kata DAP yang menyerang pada waktu siang. Sahabat-sahabat semua, ini adalah satu kenyataan yang tidak masuk akal daripada seorang ulama ya, daripada seorang presiden parti Islam kononnya, tetapi tindakan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka itu adalah parti Islam dan sebagainya. Itu pandangan saya. Dan kata lagi, PAS menjadi sasarannya apabila melihat kemarahan PAS dalam pilihan raya umum yang ke-15 sehingga berjaya mencapai jumlah kursi tertinggi dalam kalangan semua parti secara berasingan, termasuk DAP dan semua parti yang menjadi alat DAP dalam pihak tulis Hadi di Facebooknya hari ini. Jadi sahabat semua, kalau saya baca ini adalah dia mau menunjuk kononnya dia mendapat 44 kursi ya, manakala DAP 40 ya. Jadi di mana poinnya yang katanya DAP masih menyerang mereka, sedangkan sekarang ini mereka berada di atas DAP 44 ya, sedangkan DAP hanya 40. Kenapa mereka rasa tertekan? Kenapa mereka rasa terkesan dan sebagainya? Saya percaya ini hanyalah mainan kata-kata orang politik ya, yang sudah ketandusan ide, orang-orang politik yang sudah tidak bermaya kekalahan, seperti mana mereka menolak cadangan daripada yang di Pertuan Agung. Namun hari ini mereka pula yang merasa kononnya menjadi mangsa. Jadi sahabat semua, adakah pemimpin-pemimpin seperti ini harus harus diangkat menjadi seorang pemimpin? Ya, bagaimana dengan pendapat Anda? Hadi tidak menyatakan punca
kemarahan terbarunya terhadap DP, tetapi ia dipercayai berikutan laporan polis oleh pemimpin amanah terhadap video berunsur perkauman, ya, perkauman yang dikeluarkan oleh penyokong PAS semasa dalam PRU 15. Jadi jelas sahabat semua, yang mengeluarkan kata-kata kesat, fitnah, isu-isu perkauman, agama dan sebagainya dalam campaign 15 ini tidak lain tidak bukannya daripada DP, tapi mereka daripada parti lebay ini sendiri. Namun hari ini mereka pula meratip DP dan sebagainya. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Ada pemimpin Islam, ulama pula tuh memberikan kenyataan seperti ini. Ya, ini menimbulkan keresahan, ya, ini menimbulkan mungkin, ya, perselisihan faham antara bangsa, kaum dan juga agama. Jadi perkara ini harus dihentikan. Ya, kita mau negara yang aman, kita mau negara dipimpin oleh Datuk Seri dalam kerajaan perpaduan ini bersatu padu, hormat menghormati di antara satu sama lain. Tidak ada lagi isu menggunakan bangsa, konon agama, kononnya, ya, tetapi sebenarnya mereka lah yang memainkan isu itu lebih daripada parti-parti lain. Jadi sahabat semua, ya, ini adalah pandangan saya. Ya, saya mengharapkan perkara ini tidak berlanjutan. Jadi supaya dia tidak berlanjutan, dan kita mengharapkan juga pemimpin lebay PAS ini memberikan ruang seluasnya kepada Pakatan Harapan, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk, ya, memulihkan ekonomi negara kita, membantu rakyat yang gagal mereka laksanakan semasa mereka berada dalam kerajaan Perikatan Nasional, juga berada dalam kerajaan kononnya keluarga kroni, tapi yang diutamakan adalah kroni-kroni mereka sendiri. Jadi sahabat semua, itulah pandangan saya malam hari ini dan info yang saya ingin katakan untuk kita semua. Ucapan terima kasih sekali lagi buat Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, yang mendapat ucapan congratulations atau tahniah daripada ulama sedunia. Betapa baiknya, betapa menggembirakan untuk kita semua. Dan terima kasih sekali lagi sahabat-sahabat semua yang bersama dengan Oranopa Channel untuk malam hari ini. Dengan itu izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, ya, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun koinan. Dalam bahasa Melayu tidak ada tanya selera. Sekian daripada Oranopa Channel. Sehingga kita berjumpa lagi untuk info yang berikutnya. Sekian, bye-bye.